Siri Redmi Note 10 diperkenalkan, ramai yang jatuh lemas apabila melihat spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Manakan tidak apabila Xiaomi meletakkan harga RM1,000 pada peranti yang memiliki skrin AMOLED, kamera 108MP, bateri besar 5000 mAh dan dilengkapi dengan chip Snapdragon 732. Pelarian manusia mengejar sehingga kan ada satu masa tu habis stok. Jadi apabila tahun ni di mana Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan chip Snapdragon 659 pada harga yang mahal RM200, ini mendatangkan banyak persoalan. Dalam mahal 200, tahun lepas kepala 7, tahun ni takkanlah kepala 6, sehingga kan ada mogokkan di grup-grup Facebook yang mengatakan we want refund, padahal dia tak beli pun, dia nak refund. Sampai macam tu dia punya marah. Jadi ayo ikuti aku dalam pengemaraan untuk mengenali dengan lebih dekat Redmi Note 11 Pro 5G yang telah aku gunakan selama sebulan. Apakah masih ada sinar harapan baginya untuk hati anda semua? Aku Botman, I'm back. Pertama sekali, isu yang paling ramai orang kritik adalah ketiadaan rakaman video 4K. Walaupun sebelum ni untuk Redmi Note 10 Pro ada rakaman 4K, tapi pada aku it's okay. It's okay kalau kau rasa kau tak boleh bawa tanggungjawab, kau sedar diri kau siapa. Especially dengan menggunakan sensor HN2 Samsung 108MP yang Samsung sendiri pun tak tahu nak guna. Dengan sensor yang mempunyai bilangan piksel yang tinggi, ini akan mendatangkan beban yang berat untuk memproses dari segi video encoding dan rendering. Jadi pada aku it's okay. It's okay kalau kau tak ada 4K. Amboi, rhymes. Lagipun pada aku rakaman 4K untuk Redmi Note 10 Pro sebelum ni pun tak adalah macam wow sangat, sekadar ada je, macam cukup syarat je kan. Tapi bila tak ada rakaman 60 frame per second, itu dah melampau, too much. Kau you go too far. At least kau kena ada 1080p 60. Jadi siapa yang perlu disalahkan dalam hal ini? Adakah Xiaomi? Tak juga, kerana chip Snapdragon 695 ini secara hakikinya tidak menyokong rakaman 4K dan 60 frame per second, mahupun pada rakaman 720p. Adakah kita perlu salahkan Qualcomm? Tak juga, kerana Snapdragon 695 ini diwujudkan hanya untuk satu matlamat, iaitu sambungan 5G yang lebih versatile untuk peranti-peranti kelas pertengahan. Hasil rakaman video yang sederhana, penghasilan warna dan dynamic range yang jelas dan terang, namun dapat dilihat rakaman video tidak kemas ketika kamera sedang bergerak ataupun ketika panning kiri dan ke kanan. Hasil anti-aliasing dan interlacing yang lemah, video bergegar tanpa penstabilan image yang baik mengeruhkan lagi keadaan. Untuk tanda harganya adalah biasa saja, seperti peranti-peranti yang berada pada tanda aras yang sama. Kamera makro 2MP, tak nak sembang apa, jadi kabur-kabur guana lah. Cemui Pengalaman ketika menggunakan aplikasi kamera rasa tak snappy, processing yang lambat dan rasa sluggish. Peranti ini masih lagi kekalkan ciri seperti focus peaking dan exposure control melalui Pro Mode. Tetapi dengan kemaskini MIUI 13 yang baru ini, aku mengharapkan ada penambahan baru atau perubahan sekurang-kurangnya. Selagi boleh lah, mereka nak jimat. Ada beberapa perkara yang pada aku bukanlah teruk, tapi dia bagi aku rasa macam tak puas hati. Contohnya, walaupun dengan teknologi Qualcomm Fast Connect 6200 tapi tak ada sokongan Wi-Fi 6. MIUI 13.0.5 based on Android 11. Oh my. Apa yang aku boleh katakan, aku bagi contoh je lah untuk gambarkan situasi dia. MIUI 13 ni macam kau dengan Lewis Hamilton, kau nak lumba kereta tapi kau pakai kereta F1. Lewis Hamilton pakai apa? Viva. Kau rasa siapa menang? Kau kalau kereta tu laju pun, kalau kau tak reti nak guna dengan button kat steering, apa benda ni kan? Tak jadi. Tak boleh. Jadi yang penting pemandu tu. Kamera ultra lebar memberikan image yang terang bersama saturasi warna likat, dynamic range dan exposure yang baik bersama butiran shadow dan highlight yang memuaskan. Sungguh pun begitu, jelas kelihatan kesan-kesan comot artifak akibat proses membuang noise, terutamanya di bahagian tepi gambar atau kawasan gelap dan rimbunan pokok. Gambar pada waktu malam juga dilihat agak sendu. Night mode-nya memberikan gambar yang
agak kusam, agak gloomy dan depressing. Walaupun chip Snapdragon 695 ini menggunakan RAM LPDDR4 pada bandwidth yang lebih laju berbanding Snapdragon 732G yang digunakan pada Redmi Note 10 Pro sebelum ni, tapi sama sebulan aku guna, aku dah mula rasa macam dia tak fresh. Dia dah start rasa laggy. Something is not right. Cuma aku letakkan isu ni sebagai the ugly sebab dia tak obvious. Maksud aku, pengalaman lag tu tak adalah buatkan aku sampai macam nak bengang ke kan. Cuma aku nampak yang aku perasan lah, bila dia nak jadi tu waktu transition dari app ke app atau dari app yang sama transition ke page baru ataupun page seterusnya, kau akan rasa macam ada loading sikit, ambil masa sikit walaupun dengan simpanan jenis UFS 2.2. Jadi aku rasa sama ada adaptive screen yang struggle untuk mengawal kadar refresh rate yang turun naik tu, ataupun storage dan RAM management yang menjadi punca. Apa-apa pun puncanya tetap MIUI 13. Kalau orang Tara panggil leweh ataupun ceroy lah, buat kerja ceroy. Kendati pun begitu, ada juga benda yang menarik yang ditawarkan melalui MIUI 13 kali ini, seperti ciri sidebar, floating windows, second space untuk siapa-siapa yang ada dark side. Kalau macam nak simpan rahsia daripada pasangan ni apa, hang boleh login, lepas tu guna password kedua untuk masuk ke second space. Pengibasan jari yang sedikit perlahan, jari kau kena tekap betul-betul kat power button dan kadang-kadang ada fail attempt. Akan tetapi isu ni tak ada hal sangat sebab face unlock adalah efektif walaupun dengan pemakaian mask waktu berada di luar. Snapdragon 659 yang bersaiz 6 nanometer ini lebih power efficient. Maksudnya penggunaan bateri yang lebih jimat. Dari segi CPU performance, clock speed untuk single core, multi core lebih baik daripada Redmi Note 10 Pro sebelum ni. Malah dengan bantuan pemprosesan grafik Adreno 619 yang lebih ampuh memproses grafik ketika gaming, dan menariknya ada ciri game turbo sebagai shortcut ataupun pintasan ketika gaming. Walaupun tanpa sambungan Wi-Fi 6, peranti ini memberikan sambungan LTE yang lebih luas melalui modem Snapdragon X51 5G bersama RF system yang lebih fleksibel untuk memastikan sambungan LTE yang kuat dan stabil. Pengecasan 67W yang pantas ditambah pula dengan bateri sebesar 5000 mAh sudah semestinya menjadi penarik kaki mobile gamers. SOT sekitar 5 jam lebih. Speaker Dolby Atmos yang juga memuaskan, sangat lantang tapi merdu. Kualiti skrin juga adalah sangat bagus. Panel AMOLED yang digunakan adalah berkualiti dan dari segi penghasilan warna yang dipamerkan very nice. Kamera utama 108MP secara default mengambil foto 16MP. Warna yang pekat dengan saturation yang tinggi dan gambar dihasilkan dengan dynamic range. Rincian highlight dan shadow dilihat agak baik. Kamera hadapannya beraksi dengan cemerlang. Ton warna kulit yang menawan, tidak terlalu keras. Akan tetapi dalam keadaan kurang cahaya, kulit subjek menjadi tidak natural akibat efek pelicin muka dan tekstur nampak soft. Secara keseluruhannya, fungsi zoomnya agak memuaskan apabila adanya lebihan piksel yang terdapat pada sensor 108MP berasaskan sistem cropping dengan ketiadaan lensa telefoto. First sekali, kalau kau sangat perlukan rakaman 4K untuk crop atau editing, then it's a straightforward answer. Ini bukan untuk kau. Kedua, kalau pengguna Redmi Note 10 pun jangan, sangat tak value. Ketiga, kalau kau nak mencari peranti untuk gaming yang smooth, aku rasa this is a good phone for you. Dengan beberapa ciri game turbo, bateri dia besar, charge pun cepat, dengan skrin yang cantik dan bentuk petak dia ni sebenarnya pada aku very nice lah. Kau akan rasa sedap bila gaming tu, dia fit into your hand. Tapi kau jangan beli Redmi Note 11 Pro saja tau. Yang ni ada label 5G, dia pakai chip Snapdragon 695. Untuk tanda harga RM1,299 tu, model sebelumnya pun macam baloi ke lah, takkan sebab 5G kan. Ada juga yang kata baik beli Poco X4. Lepas tu ada pula Realme 9. Kalau kau beli, kau tak rasa rugi lah. Maybe sebab Xiaomi pun dah biasa untuk letakkan penawaran spek yang dahsyat pada harga yang buat kau termimpi kan waktu tidur tu. Tapi bila diorang kurangkan sikit spek untuk letak 5G, maka jadilah persoalan. Bila tak ada rakaman 4K, tak ada hal pun sebenarnya. Bila tak ada 60 frame per second tu yang membuatkan very bad. MIUI 13 quite ugly. Walakin begitu, pengorbanan kameranya membuka ruang kepada aspek positif lain. Mobile gaming lebih baik, penggunaan tenaga lebih efisien, lantas menjimatkan jus bateri. Jadi dalam fikiran aku, tanda harga 1299 still
goodbye. Aku Botman.